Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita akan memulakan kuliah berkaitan dengan salah satu cabang fiqh ibadat, iaitu solat berjemaah. Satu huraian menurut mazhab Syafi'i, dan insyaAllah saya menggunakan kitab yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Saleh bin Haji Ahmad, guru saya di Universiti Malaya dan salah seorang ahli jawatankuasa fatwa negeri Perak yang berkaliber dan paling berpengaruh di negeri Perak lah. Dan insyaAllah kitab ini sebenarnya adalah kita gunakan dalam kursus-kursus kepada seluruh imam Bilal masjid dan surau di seluruh negeri Perak. Dan pada saya lah, setelah saya meneliti banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ataupun pengarang-pengarang baru sekarang ni, pada saya kitab ini adalah antara kitab yang paling mudah lah untuk dipahami dan untuk ditelusuri, kerana Wallahu alam dia menghuraikan dengan cara yang dan bahasa yang begitu mudah untuk kita fahami. Hatta kepada satu persoalan yang paling susah lah pada saya dalam bab solat berjemaah ini adalah dalam bab masbuk dan muafiq. Contohnya itu pun dihuraikan dengan ayat yang begitu mudah dan dapat dipahami insyaAllah kepada siapa yang betul-betul nak memahaminya insyaAllah. Sebelum tu saya nak tengok sebagai permulaan ni, kita cuba tengok di akhir kitab ini di turunkan beberapa persoalan-persoalan yang agak menarik untuk kita lihat bagaimana yang berkaitan dengan solat berjemaah ini. Satu dua soalan yang agak menarik kalau sebelum kita sampai ke penghujung kitab lah. Okey. Pertamanya soalan dia kata, betulkah ada orang yang tak sah menjadi makmum? Ini agak menarik soalan ni, yang mungkin kalau orang tak tahu, tak biasa, memang pelik. Ada tak orang yang sah jadi imam tapi dia tak sah jadi makmum? Biasa kita dengar orang tanya, ada tak orang yang tak sah jadi imam? Banyaklah kita boleh hurailah orang yang tak sah untuk dijadikan imam ni. Tapi orang yang tak sah jadi makmum, sekali bas memang pening juga nak mikir orang. Okay. Jadi dalam kitab ini disebut ya, memang ada, iaitu orang yang buta dan tuli yang langsung tak mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun. Oleh yang demikian, orang tersebut sah menjadi imam saja tetapi tidak sah menjadi makmum. Maknanya dia tak ada panca indera untuk mengetahui perpindahan imam, sama ada dengan melihat imam ataupun rabitah yang mengganti yang mewakili imam tu, ataupun dia nak mendengar perpindahan daripada apa tu imam ataupun rabitah itu. Jadi orang yang macam ni dia tidak taklif sebenarnya. Dia tidak bukan tidak taklif. Dia memang tidak boleh dia kalau dia pergi masjid pun dia tak boleh nak ikut orang lain. Dia kena tolak dia jadi imam lah.
Kan itu masalah. Jadi dari segi realitinya ada kemungkinan orang-orang macam ni dia tak boleh nak pergi ke masjid pun lah. Dia lebih baik dia sembahyang di rumah dengan keluarga dan sebagainya supaya dia boleh jadi imam. Wujud korang macam ni dia mungkin wujud lah, sebab uh, bukankah apa tu orang yang buta dan tuli ni dia tak taklif. Jadi dia nak dia bukan tak taklif sebenarnya. Dia bukan tak taklif daripada asal. Maknanya kalau dia asal yang kata tak taklif tu sebab dia tak ada cara untuk belajar mendapatkan ilmu macam mana nak semayang contohnya. Tetapi kalau dia memang dah tahu semayang, kemudian dia datang kemudian buta dan pekaknya itu, maka dia tetap wajib semayang. Cuma kaedahnya dia kena jadi imam ataupun orang yang akan ikut dia ataupun dia semayang secara bersendirian lah. So agak ni rare lah situasi ni. Okey, kemudiannya benarkah dalam keadaan tertentu makmum wajib mendahului imam? Ini lagi rare kan, sampai orang fikir, ada yang fikir mana ada makmum boleh mendahului imam kerana imam itu dijadikan untuk kita ikut dia. Tetapi ada sebenarnya situasi kadang-kala makmum wajib mendahului imamnya apabila imam duduk pada bukan tempatnya, seperti imam duduk pada rakaat pertama atau rakaat ketiga. Maka wajib makmum mendahului imam dengan terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Jika dia sengaja duduk bersama dengan imam, nescaya batal solatnya. Solat imam tak batal sebab imam dia ragu atau tersilap, bukan tersilap, dia tak ingat rakaat contohnya. Pada sangka imam dah rakaat dah cukup dah, rupanya tak cukup rakaat lagi. Jadi makmum yang menyedari kesilapan imam tak boleh kita ikut imam yang salah. Sebab tu dia kena terus berdiri untuk rakaat seterusnya, sampai di samping dia perlu menegur imam daripada ketika itu. Sebab itu bagi yang mengikut imam yang dia sendiri tahu dia imam tu salah, maka batal lah solatnya. Itu yang saya selalu sebutkan, bahawa sebenarnya kalau nak dibandingkan kelayakan untuk jadi imam dan jadi makmum ni, kelayakan jadi makmum lagi susah. Sebab dia antara dua, antara dia nak ikut imam tu, silap gaya batal semayang makmum tu. Kalau silap silap kiraan dia. Berbeza dengan imam, imam dia buat aja apa yang dia buat. Kalau silap pun dia ada tengoklah kesan ni. Kalau dia lakukan dengan tak sengaja dan tersilap, dia boleh betulkan kesalahan dia lah. Okey, berbeza dengan makmum, kalau silap cara tu terus batal. Jadi apa tujuan kita belajar kaedah solat berjemaah ni sebenarnya adalah untuk kita menjadi makmum yang baik sebenarnya, tidak semata-mata untuk jadi imam yang baik. Oleh yang demikian, makmum di atas sunat menyedarkan imam supaya qiyam dengan bertasbih subhanallah sambil qasad zikir bagi makmum lelaki, dan jika makmum perempuan disunatkan tepuk tangan kanan atas belakang tangan kiri. Tepukan hendaklah 1 kali atau 2 kali dan jangan berturut-turut. Dan jika berturut-turut batal pula solat makmum perempuan tu. Ini makna ada kaedah yang perlu kita pelajari lah. Ini bila makmum wajib mendahului imam, mesti
walaupun imam kemudian. Jadi makmum dulu. Makmum dulu dan kalau tak buat begitu mungkin menyebabkan batalnya solat. Okey. Ini disebut keadaan yang membolehkan makmum, bukan boleh tetapi wajib mendahului imam dia. Okey, dia ada sebaliknya pula. Kalau imam pada rakaat keempat atau rakaat ketiga solat maghrib contohnya, dah cukup dah rakaat, tiba-tiba imam bangun untuk rakaat yang seterusnya yang lebih. Solat isyak contohnya rakaat keempat, dia imam bangun untuk rakaat kelima. Sedangkan makmum betul-betul pasti dah cukup 4 rakaat dah. Jadi apa makmum nak buat ketika itu? Makmum ketika itu tidak dibolehkan mengikut imam untuk menambah rakaat. Kalau dia bangun saja semayang imam tak batal, semayang makmum tu batal kerana makmum menambah rakaat dengan sengaja, sedangkan dia tahu kesilapan yang dilakukan oleh imam. Imam sama seperti pemerintah yang kita sebut imam untuk situasi Malaysia ni, imam 5 tahun lah. Sama je dengan imam 5 minit ni. Maknanya yang pasti-pastinya dia buat benda yang salah, haram kita ikut dan kita hendaklah menegur untuk membetulkannya, dan ada kaedah lah untuk menegur dan membetulkan imam ini. Jadi prinsip dia itu senang kita ingat. Suatu yang salah walaupun dia imam tak boleh kita ikut membabi buta begitu. Okey, itu kita insya-Allah kita akan jumpalah nanti insya-Allah. Itu beberapa sedikitlah soalan-soalan menarik yang kita akan jumpa nanti bagaimana benda itu berlaku. Dan okey, kita masuk kepada mukadimah kitab ini. Pengarang mentakrifkan solat yang ditakrifkan dari segi syaraknya itu, dari segi bahasa semayang ni ad-du'a atau doa lah. Sebab tu ada ada orang yang ajaran sesat dan sebagainya, dia mengata semayang dia doa je, dia kira dia dah semayang dah. So itu kesilapan besar yang berlaku lah atas pemahaman mengambil istilah solah itu dari sudut bahasa semata-mata. Yang dikendaki oleh syarak atau dikendaki oleh fiqh sebenarnya, semayang itu adalah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim bisyara'id. Semayang itu adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dimulakan dengan takbir waktu ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syaratnya. Maknanya semayang ni dia start mula daripada takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu disunatkan mengangkat tangan lah. Mengangkat tangan, dan amalan atau perbuatan mengangkat tangan itu sunat saja. Yang kata takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar itu. Di situ baru kita mula start semayang. Jadi tak timbul sangatlah soal lafaz niat sebelum angkat takbir tu, yang kita tak payah sampai nak pecah-pecah meja kedai kopi, kita nak bincang sunnah ke bid'ah ke apa ke. Sebab itu benda yang dibuat sebelum masuk kepada amalan semayang kita tu.
Um, Okey, itu dari segi makna inilah makna semayang tu. Adapun solat jemaah itu adalah satu perhimpunan atau ikatan uh, mewujudkan ikatan dan pertalian di antara imam dan makmum, antara imam dan makmum. Oleh yang demikian, solat jemaah ni sekurang-kurangnya mesti ada seorang imam dan seorang makmum, minimalnya 2 orang. Dia tak boleh seorang-seorang sembahyang jemaah. Okey. Pensyariatan, okey, sebenarnya dari segi dalilnya banyaklah dalil dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 102. Contohnya Allah Subhanahu taala menyebut wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus solah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabat-sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sembahyang berjamaah, hendaklah kamu mendirikan sembahyang berjamaah bersama mereka. Itu satu ayat. Dan hadis pun banyak menceritakan tentang kelebihan solat berjemaah lah. Sebagaimana hadis yang popular yang biasa kita dengar, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis rawahul jama'ah illa Nasa'i wa Abu Daud. Dan hadis ini riwayat daripada Ibnu Umar. Semayang berjemaah itu lebih afdal daripada semayang bersendirian dengan 27 kali ganda. Ada setengah hadis meriwayatkan lebih daripada 25 kali ganda. Itu tidak ada tanakut atau pertentangan antara hadis-hadis itulah. Sebenarnya dia ada banyak huraian lah ulama bagaimana kita nak menerima pakai dua hadis yang berbeza. Ni pernyataannya ni satu 27 kali ganda, satu lagi 25 kali ganda. Dia tak ada masalah lah. Itu kemuncaknya kita akan dapat 27 kali ganda. Kurang sikit mungkin ada sebab-sebab yang tertentu yang mencacatkan solat jemaah kita tu, dia akan dapat 25 kali ganda saja. Dan ijma' ulama' bahawa solat jemaah ini adalah satu yang disyariatkan, dan ianya berlaku selepas peristiwa hijrah. Dan menurut sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa baginda berada di Mekah 13 tahun selepas dilantik menjadi rasul, baginda solat tanpa berjemaah. Dan ketika itu orang Islam memang tertekan dan berada dalam keadaan yang berhati-hati, dan mereka masing-masing solat di rumah masing-masing lah. Okey, kemudian fadilat solat berjemaah ni banyak hadis lah yang menghimpunkan fadilatnya. Dan dari segi hikmahnya, banyaklah kita boleh fikirkan hikmahnya. Yang pertama, dia menghimpunkan umat Islam sekurang-kurangnya 5 kali sehari untuk membolehkan mereka bersilaturahim antara satu sama lain, mengambil tahu hal keadaan saudaranya. Dan juga solat berjemaah ini akan menyatukan hati, pemikiran. Dan kalaulah boleh, sebenarnya setiap solat jemaah itu digunakan oleh umat Islam untuk membincangkan hal keadaan umat Islam, maka nescaya insya-Allah umat Islam tidaklah menjadi selemah ini sebenarnya. Tapi malah kita hari ini, walaupun kita bersyukur solat jemaah ini menjadi amalan kepada seluruh umat Islam, tetapi hanya amalan yang berbentuk ritual semata-mata, hikmahnya tidak terlaksana sebaik mungkin lah. Jangan kata solat jemaah haji yang menghimpunkan jutaan umat Islam di tanah haram pun hanya menjadi ibadat semata-mata, tanpa ada kesan yang begitu bermakna kepada umat Islam di seluruh dunia. Okey, kemudian melalui solat jemaah ini juga dia mendidik kita supaya hidup dalam keadaan bermasyarakat dan mengenal erti persamaan di antara sesama umat
manusia ni dalam salat berjemaah ni kita tidak melihat kepada status dan martabat seseorang itu, sama ada kaya, miskin, apa kedana dan sebagainya. Dia tetap menghadap Tuhan yang satu, taat kepada kepimpinan yang satu, dan walaupun dalam kehidupan biasa seorang pekerja menjadi imam kepada bosnya, bosnya itu tetap wajib taat mengikut imamnya dalam sembahyang jemaahnya itu. Jadi sebenarnya banyaklah yang boleh kita fikirkan hikmah dan rahsia solat berjemaah ni, dan kalau sekiranya umat Islam dapat menjaga kesatuan umat melalui solat berjemaah ini dan menjadikan solat jemaah ini betul-betul sebagai dia mendarah daging dalam kehidupan setiap umat Islam, maka insya-Allah umat Islam akan menjadi umat yang terbaik, dan insya-Allah kita akan dapat membela dan mengembalikan kegemilangan tamadun Islam supaya dapat menjadi pemerintah kepada dunia, dan kita tidaklah ditindas dan menjadi beban kepada dunia sebagaimana yang ada pada hari ini. Jadi mudah-mudahan mukadimah awal ini boleh menyedarkan kita bahawa pentingnya solat jemaah ini dipelajari, dihayati dan diamalkan di dalam masyarakat Islam pada hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah, segala kesilapan dan kelemahan saya sebagai manusia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.